Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي ربي زدني علما وارزقني فهما اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa khabar jemaah muslimah di Masjid Al-Muttaqin? Okey, betul ya masjidnya? Jangan salah masjid pula. Saya tahu ini masjid mana. Masjid Al-Muttaqin, nampak logonya di tepi itu, baru kata okey. Masjid Al-Muttaqin. Okay, apa khabar semuanya? Saya harap dalam keadaan yang sihat sejahtera hendaknya. Dan pada pagi ini, alhamdulillah kita bertemu sekali lagi ya muslimah untuk kita menyambung perbincangan hadis kita yang keberapa? Hadis kita yang keberapa? Boleh ada jemaah yang biasanya bersama dengan kita pada setiap pagi Sabtu ini? Jika ada di sana, kita ada Kak Sum kita, kita ada Kak Zah, okay? Kita ada ni Kak Imah kan? Kak Imah betul lah namanya, Kak Imah. Okey. Tak silap saya nampak nama Azfar tadi. Azfar tak nak komen apa-apa Azfar? Hadis 36, betul ke hadis 36? Ustazah pun tak ingat. Tak, kita bukan hadis 36. Kita masih lagi pada hadis kita yang ke-35. Ya muslimah, hadis kita yang ke-35. Kita belum selesai lagi hadis kita yang ke-35. Ya, kita masih lagi membincangkan tentang adab-adab sosial. Pada hadis kita yang ke-35, ada banyak lagi perkara yang belum kita selesaikan dalam perbincangan hadis kita yang ke-35. Jadi jangan lupa ya, kita belum lagi selesai perbincangan hadis kita ini dan masih lagi ada banyak perkara yang perlu kita bincangkan ya untuk hadis ini. Jadi jangan silap ya, kita berada di hadis kita yang ke-35. Oh, ingatkan dah habis Azhar. Nak cepat je Kak Zah ni. Kak Zah, janganlah ekspres sangat belajar tu. Belum habis, banyak lagi ni. 1, 2, 3, 4, 5. Ada 5 muka surat lagi. Tak, hari ni saya akan ambil lagi sedikit lah. Sebab hari tu, last week, kita bincang tentang apa? Sampai orang yang dah habis dah kita bincang ni. Saya baru bincangkan tentang satu perkataan sahaja kan pada minggu lepas. Ada sesiapa ingat tak apa yang saya bincangkan pada minggu lepas? Mungkin boleh ditulis, di-typekan di ruangan komen. Kalau dah salah nombor hadis tu, dia tak ingat lah tu. Ni mesti tak ingat. Ya, tak ingat ya. Tak apalah. Jika tak ingat, ya, saya ingatkan kembali pada minggu lepas kita bincangkan tentang pesanan Nabi SAW berkenaan dengan wala tadabaru. Kan? Wala tadabaru. Jangan membelakangi saudara kita. 3 sahabat yang Nabi suruh pulaukan kerana mendidik. Betul, Kak Som. Kita bincangkan tentang hal itu. Tapi ada word dia dalam hadis kita yang ke-35 yang saya tampilkan untuk kita jadikan ia sebagai perbahasan kita pada minggu lepas, iaitu semualah yang dah kita bincangkan pada minggu lepas tentang 3 sahabat yang Nabi suruh pulaukan kerana untuk mendidik kan, tentang berapa lama kita ni boleh tidak bertegur sapa dengan teman kita dan sebagainya. Okey, itu semua kita bincangkan di bawah satu topik iaitu wala tadabaru. Ya, wala tadabaru. Jadi pada hari ini kita akan masuk kepada beberapa perkataan yang masih lagi berada pada hadis kita yang ke-35 membincangkan tentang topik adab-adab sosial. Baik, kalau sekiranya ada yang lupa hadis ini berada di halaman yang keberapa, kita berada di halaman 317 untuk hadisnya. Maknanya hadis
yang ke-35, adab-adab sosial ini, ia berada di halaman 317 dan hadisnya adalah ini. Okey? Iaitu Nabi pesan kepada kita, la tahasadu, wa la tanajashu, wa la tabaghadu, wa la tadabaru hinggalah ke akhir hadisnya. Saya harap jumpa ya dalam kitabnya. Okey? Dan kita ada maksud daripada hadis itu. Okey, dalam hadis ini Nabi pesan kepada kita, janganlah kalian saling mendengki, saling meminta membeli dengan harga yang tinggi. Okey, itu semua kita dah discuss kan dengan panjang lebar. Tak silap saya tentang dengki itu saja mungkin kita ambil dalam masa tiga sesi untuk bincangkan tentang perkataan dengki sahaja. Kemudian kita dah bincangkan berkenaan dengan saling meminta dengan harga yang tinggi. Kita juga ada bincang tentang saling membenci, saling membelakangi. Dan hari ini kita akan masuk kepada satu lagi perkataan ataupun kalau jika sempat kita akan masuk kepada perkataan yang berikutnya, iaitu kita lihat di sini, perbincangan kita pada pagi ini akan bermula dari halaman 326 yang mana memfokuskan pada perkataan wala yabi' ba'dukum ala bai'i ba'din. Okey, wala yabi' ba'dukum ala bai'i ba'din. Maksudnya apa di sini muslimah? Dan janganlah sebahagian kalian menjual di atas jualan sebahagian yang lain. So apa maknanya ni? Kan? Bila Nabi kata janganlah kalian menjual di atas janganlah kalian sebahagian kalian menjual di atas jualan sebahagian yang lain. Jadi apakah yang nak dimaksudkan dengan larangan ini? Ya, ini berkaitan dengan jual belilah yang Nabi SAW ingatkan kepada kita. Jangan buat perkara ini. Ya, jangan buat perkara ini. Baik. Tentang hal ini ya muslimah, kita ada beberapa hadis Nabi SAW yang lain yang menunjukkan bahawa perintah Nabi yang berupa larangan ini ia bukan hanya terdapat dalam hadis yang ada dalam kitab kita ini, tetapi ada juga dimuatkan dalam kitab-kitab hadis yang lain. Maknanya Nabi SAW ada menyebutkan tentang ini di banyak tempat dan beberapa kali, ya, dengan lafaz-lafaz yang sedikit berbeza. Jika kita rujuk ya di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, Nabi SAW ya dengan satu ungkapan kata yang hampir serupalah. Nabi kata apa? La yabi'ir rajulu ala bai'i akhihi. Nabi SAW bersabda, janganlah seseorang membeli barang yang telah ditawar oleh saudaranya. Okey, janganlah seseorang membeli barang yang telah ditawar oleh saudaranya. Baik. Selain daripada hadis ini, ya, kita ada hadis yang lain sebagaimana yang terdapat dalam kitab kita di muka surat 326. Ya muslimah, jika kita baca dalam kitab kita ini, disebutkan begini. Mengenai hal ini terdapat banyak larangan daripada Nabi SAW dan ditampilkan kepada kita dengan sebuah hadis yang lain. Ya, tadi Ustazah tampilkan hadis diriwayatkan oleh Imam Muslim. Di sini juga hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, sama juga. Cuma kita berikanlah dengan hadis-hadis yang lain agar jelas kepada kita bahawa hadis ini bukan hanya disebutkan ataupun perkataan ini, larangan ini bukan hanya disebutkan dalam satu hadis sahaja, tetapi ada hadis-hadis lain yang menunjukkan perkara yang sama. Ya, jadi kalau kita baca dalam kitab kita di situ muslimah, dari Uqbah ibn Amir radhiyallahu an, dari Nabi SAW, baginda bersabda. Apa kata Nabi? Nabi kata gini. Okey, kita lihat di situ. Kalau sesiapa yang tidak ada kitabnya. Okey, so hadis ini samalah ya sebagaimana dalam kitab, iaitu al-mu'minu akhul mu'mini fala yahillu lil mu'mini ay yabta'a
على بيع أخيه ولا يخطب على خطبة أخيه حتى يذار. Maksudnya begini muslimah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, orang mukmin adalah saudara mukmin lainnya. Maka tidak halal bagi seorang mukmin membeli barang yang telah dibeli saudaranya dan tidak halal meminang pinangan saudaranya sebelum ditinggalkan. Okey, boleh faham? Boleh faham hadis itu? Ya, saya harap jelas ya. Rasanya tak ada perkara yang boleh dimuskilkan. Jadi Nabi kata, kita sesama mukmin yang lain adalah bersaudara. Maka dengan itu, bila kita sama mukmin yang lain sebab kita anggap mereka sebagai saudara, ada perkara-perkara yang Nabi SAW peringatkan kepada kita agar jangan lakukannya. Itu pertama, sebagaimana konteks perbincangan kita dalam hadis kita yang ke-35 ini, Nabi kata apa? فَلَا يَحِلُّ لِلْمُؤْمِنِ أَنْ يَبْتَعَ عَلَى بَيْءِ أَخِيهِ. Tidak halal bagi seorang mukmin dia dia menjual lah. Membeli, boleh juga. Menjual. Dia terjemahan menjual tu lebih tepat lah. Ustazah fikir kat sini pula. Okey, bagi saya menjual itu lebih tepat terjemahannya. Maka tidak halal bagi seorang mukmin menjual lah. Kalau dalam kitab kita pun letak jual beli di situ. Okey. Mohon maaf di atas kesilapan terjemahan yang terdapat dalam slide kita di skrin ini. Okey, kalau rujuk dalam kitab diterjemahkan sebagai jual beli. Jadi maknanya tidak halal bagi seorang mukmin untuk jual saudaranya dan melakukan pinangan di atas pinangan saudaranya hingga dia meninggalkannya. Okey. Jadi dalam hal ini tentang membeli, jualan di atas saudaranya ini, ada pendapat di kalangan para ulama. Okey, kalau kita baca di perenggan kita yang berikutnya selepas terjemahan hadis yang ada di skrin Ustazah ini disebutkan begini, para ulama berbeza pendapat. Apakah perbezaan pendapat yang berlaku di kalangan mereka tentang isu ini? Mereka kata begini, apakah larangan tersebut bermakna haram atau hanya sebatas makruh saja? Jadi sekarang larangan ini dia haram atau makruh? Okey, haram atau makruh? Maka kalau kita lihat jawapan yang ada dalam kitab kita dan Ustazah juga ada refer pada kitab-kitab yang lain, para ulama bersepakat majoritinya menyatakan bahawa yang benar yang dipegang oleh majoriti ulama adalah bahawa larangan tersebut bermakna haram. Larangan ini yang Nabi SAW sebutkan tentang menjual barang di atas barang yang sedang dalam penawaran ataupun jualan adalah perkara yang diharamkan di dalam agama kita. Namun persoalannya sekarang Muslim, kita menjual barang yang sudah kita kata yang sedang dalam penawaran ataupun jualan pada saudara yang lain. Kan daripada tadi dah Ustazah datang hadis, tiba-tiba masuk pada hukum. Baik, kita lihat di sini. Dalam kitab kita, makna adalah bahawa seseorang lalu ada orang lain yang agar dia membeli darinya. Jual beli yang sebenarnya kita ada dua situasi. Cuma dalam kitab kita hanya mendatangkan situasi yang pertama. Okey. Jadi saya jelaskan terlebih dahulu situasi kita yang pertama ini bagaimana. Yang terdapat dalam kitab itu bagaimana? First kali Muslimah, lihat pada seorang yang telah menjual sesuatu kepada seorang pembeli. Okey.
tengah-tengah jual tu kan, ada penjual lain. Dia datang kepada pembeli itu dan dia kata kepada pembeli ini, kan, dia kata gini, awak jangan beli dengan dia, beli dengan saya. Saya pun ada barang yang sama macam dia ni, saya boleh jual murah lagi. Nampak tak situasinya? Kita sekarang, ya Muslimah, kita sedang beli barang. Okay, kita tengah buat tawaran lah ni kan, tengah tawar-menawar. Berapa ya baju ni, cantik lah, kita tawar, kita pegang kan. Kita sedang pilih-pilih sekarang ni. Ya, kita sedang pilih-pilih baju kan, pergi Juchat ke, pergi Gelang ke apa kan. Pilih-pilih baju ni, cantik baju ni, berapa kita tanya-tanya dia. Lah, tengok size semua kan. Tiba-tiba ada datang penjual daripada kedai lain. Dia sibuk-sibuk tengok kan, kita tengah pilih-pilih baju, tengah tengok saiz ke apa, dah tawar harga semua ni kan. Dia kata pada kita, awak jangan beli kat sini lah, jom pergi kedai saya pun jual benda sama. Harga saya murah, saya boleh bagi pada awak, lebih murah daripada dia. Apa kita buat? Kita pun tak jadilah nak beli, minta maaf saya nak pergi tengok kedai dia lah. Kita batalkan pembelian yang pertama ini. Ya, membatalkan jual beli pertama. Ataupun kenapa berlaku pembatalan jual beli yang pertama tadi? Yang dah kita pilih, yang dah kita tawar, yang dah kita tengok saiz dia, dah kita tengok dah dia punya warna dan sebagainya. Kita dah pilih dah pada masa itu. Okay, kenapa berlaku pembatalan tu? Kerana adanya orang tengah ni yang warna hijau tu. Kan kalau lihat pada skrin saya ni, yang warna hijau ni, dia datang, dia rosakkan. Maaf saya kata dia rosakkan bisnes orang lain. Okay, dia merosakkan jualan orang lain. Yang menyebabkan kita sebagai pembeli memanglah ya, kita memang nak beli yang lebih murah. Selalunya begitulah keadaan kita kan. Kita memang nak beli yang lebih murah. Jadi di sini, penjual yang kedua yang datang tu tadi kan, yang merosakkan jualan pertama ni. So situasi yang Nabi kata jangan buat perkara begini, dia boleh berlaku dalam keadaan yang sedemikian. Ya, baik tak kita buat begini? Saya nak tanya. Secara tulusnya, cuba jawab di bahagian komen tu. Bolehkah kita buat begini? Suka tak kalau kita sebagai penjual, kita ni peniaga ni, kita sedang jual barang dengan customer kita. Tiba, ada orang daripada kedai lain datang, dia cakap sesuatu, akhirnya orang tu pergi di kedai dia. Agak-agak kita suka ke tidak? Kalau jika kita ni sebagai seorang penjual yang pertama tadi. Sila jawab di ruangan komen. Saya nak dengar lah jawapan daripada semua. Bagaimana? Kita happy tak kalau ada orang buat gitu pada kita? Tak boleh, tak suka. Okay, Kak Sum kata tak boleh, tak suka. Tak, Ustazah. Dengar juga suara Asfa di sini. Tak baik buat begitu, Ustazah. Kan? Baik, macam ni. Kalaupun, saya nak kata gini Muslimah. Kalaupun Nabi tak larang perkara ini. Kita, ya sebagai sebuah masyarakat yang ada adab, yang ada budi pekerti, secara dasarnya kita nampak perkara itu memang tak baik. Dah tentu tak happy. Dah tentu tak happy. Betul, kita tak happy. Ia boleh menyebabkan berlaku permusuhan. Sebab itu Nabi larang. Kita dah tak happy dah jadi kan dengan penjual. Dengan penjual yang nombor 2 tiba-tiba datang, kita dah jadi musuh dengan dia. Dan penjual yang kedua tu dia selfish. Dia bukan jual ikan ya. Dia pentingkan diri dia sendiri. Sebab itu rezeki orang lain kita nampak kan. Tapi dia potong jalan. Ini maknanya tidak beradab. Ya, tidak beradab. Sebab itu tajuk pun ada adab sosial kan. Jadi kita sebagai sebuah masyarakat, bila kita buat perkara yang begini, ia adalah perkara yang tak baik, tak bagus. Ia menimbulkan perkara yang boleh kita kata permusuhan di kalangan kita dan dia. Begitu juga dan saya tak rasa perkara itu dia stop pada pembeli sama penjual sama penjual. Dia akan melibatkan kepada pembeli sekali. Mungkin kita sebagai peniaga ni, kita kalau nampak lagi orang yang beli barang tu, kita dah menyampar dengan dia. Tak suka aku dengan orang tu,
Sampai bila-bila aku ingat muka dia. Datang kedai orang dah pilih-pilih, lepas tu tak nak beli, dah tu pergi kedai lain. Mungkin dia akan rasa sedemikian. Ini adalah perasaan-perasaan ya, yang akan muncul, yang akan timbul daripada diri kita. Yang mana kita ni, kita akan masuk kepada sifat-sifat yang sebelumnya yang telah kita bincangkan. Mungkin kita ada perasaan dengki, membenci, membelakangi, semua ini dia akan timbul daripada perbuatan menjual barang di atas jualan ataupun barangan orang lain. Baik, ini situasi yang pertama ya muslimah ya yang kita tampilkan untuk menerangkan maksud Nabi SAW di dalam hadis ini. Kita ada situasi yang kedua. Ya, kita ada situasi yang kedua. Kalau situasi kita yang pertama ini dia antara penjual dan penjual, kita ada situasi yang kedua yang berlaku antara pembeli dan pembeli. Bagaimana? Okey, kita lihat begini. Situasi yang kedua menjelaskan kepada kita begini. Dalam kitab tidak ada ya muslimah, ini berada dalam kitab yang lain, contohnya dalam kitab Al-Wafi. Okay? Kitab Al-Wafi merupakan kitab syarah kitab Arba'in An-Nawawi yang saya rujuk dalam kitab itu, menjelaskan dengan kita tentang situasi yang kedua. Baik, situasi yang kedua ini menunjukkan bahawa pertama, kita lihat ya, ada yang pertama, penjual sedang melakukan jualan dengan seorang pembeli. Okey, kita dengan dia tadi, kita datang satu kedai, ya muslimah, kita datang satu kedai, kita dah beritahu kepada pembeli ni, penjual ni, saya berkenan lah baju ni ya, berapa harganya baju ni, cantik lah baju ni, okey ada saiz tak gini. Orang tu kata tak ada, saiz satu je ni kak, ini je tinggal ni kan. Lepas tu tanya harga semua kan. Kemudian dah tanya, dah pegang, kita dah berkenan, kita nak beli dah ni. Kita dah nak bayar dah. Tiba-tiba, okey, macam MJ12, tiba-tiba ada orang ni, ada hantu datang, okey. Hantu ni, nombor 2 ni, ada pembeli lain datang, dia tawarkan harga yang lebih tinggi daripada yang kita nak beli. Okey, ada orang pembeli, sebab tu tadi saya kata ia antara pembeli dan pembeli. Ada pembeli lain, dia datang, dia tawarkan harga yang tinggi. Dia tengok kan baju yang kita pegang, dia tengok baju yang dah kita tawar tadi, dia pun berkenan. Akhirnya dia kata dengan orang si penjual ni, awak jual dengan saya lah. Tak apa, saya bayar lebih mahal daripada dia. Saya sukalah baju ni. Okay. Saya sukalah baju ni. Ada saiz saya tak ada kan? Tak apa. Ni memang saiz saya ni. Kalau saya nak cari kedai lain pun tak ada. Tak apalah, awak belilah untuk saya. Okay. Awak beli, awak jual lah untuk saya. Saya sanggup bayar mahal. Lebih mahal daripada orang ni nak beli daripada awak. Lepas tu, apa yang dia buat? Penjual ini pun batalkan penjualan daripada pembelinya yang pertama tadi. Okay, yang dah tawar, yang dah suka tadi kan, dia batalkan penjualan daripada pembeli yang pertama dan dia pun menerima tawaran pembeli yang kedua. Saya tanya ni muslimah, kalau kita sebagai pembeli yang pertama tadi, apa rasanya? Kita pun jawab, Ustazah, sakitnya tu di sini. Ustazah, sakitnya tu di sini, Ustazah. Saya dah berkenan dah baju tu tahu, Ustazah. Saya dah nak bayar dah dekat cashier tu. Tiba-tiba dah ada seorang makcik tu datang, dia kata dia berkenan. Dia kata dia nak beli mahal daripada saya. Dah tu orang tu jual dekat dia. Dia kata tak apalah dik, saya nak jual dekat makcik ni lah. Dia nak beli mahal lagi daripada awak. Dia buat gitu Ustazah pada saya. Kita rasa apa? Kita rasa geram. Kita rasa benci. Kita rasa sakit hati. Geramnya aku dengan makcik tu, aku rasa macam nak tonyo-tonyo je muka dia. Kita rasa sedemikian muslimah. Okay, ini real punya perasaan. Sebab apa? Kita orang perempuan, saya faham. Kita kalau dah berkenan dengan satu benda, dah suka satu benda tu, dah memang ni, dia kalau tak beli memang boleh buat, tak boleh tidur, termimpi-mimpi, nak tidur malam pun fikir lagi, cantik baju tadi, tengok lawa lah baju tidur pun mimpi lagi kan, esok confirm pergi kedai tu beli. Sebab apa? Kita dah suka baju tu. Ya, kita dah berkenan sangat dengan baju itu. Kan? Kalau dia besar pun besar, tak apalah, nanti kita boleh jahit kecil-kecil lagi. Ada orang begitu muslimah. Bayangkan situasi ini, kita dah nak beli dah. Tiba-tiba ada orang lain datang, dia tawarkan dengan harga yang lebih tinggi daripada kita dan si penjual ini dia terima. Dia tak jadi ambil pembelian kita, dia ambil pembelian yang kedua tadi yang baru saja datang.
Yang betul-betul time kita nak bayar tu. Situasi ini dia tak baik, kan? Dia tak baik. Ini juga menimbulkan permusuhan di kalangan kita. Sampai bila-bila, okay, kita punya ayat. Sampai bila-bila aku ingatlah muka makcik tu. Alamak, kalau rasa, boleh gaduh lah dekat situ. Dia rasa sedemikian Muslimah. Perasaannya, tak tergambar kita. Ya, marah, sakit hati lah. Kak Som kata, marah, sakit hati Ustazah. Tak boleh, yang nombor satu pasti tidak terima di dalam hati sakit. Ya, mestilah. Kan sebab kita ni dah nak beli barang tu tadi. Kita tak boleh terima. Sebab itu, ya, kerana ia boleh menimbulkan permusuhan, ia boleh menimbulkan sakit hati, dengki, benci. Awal-awal lagi Nabi larang kita buat perkara ini, Muslimah. Ya, Nabi larang kita buat perkara ini. Jadi, jika kita yang berada di situasi yang pertama, ya, kena ingat. Maknanya jika kita peniaga juga, tak kisahlah, kan? Kawan kita pun peniaga juga. Kita jangan potong jalan rezeki orang lain, Muslimah. Tak apa. Ada orang datang di kedai dia, orang beli daripada dia, itu rezeki kawan kita. Bukan rezeki kita. Ya, kena ingat itu. Bukan rezeki kita. Alhamdulillah. Kita jangan pula pergi ke kedai dia, kita nampak ada orang beli barang yang mana barang itu sama yang ada di kedai kita, kita pun tarik customer dia datang di kedai kita yang kita kata, saya jual lebih murah, kualiti sama, beli dengan saya. Ini kita panggil sebagai satu perkara yang tidak baik berlaku. Sesama peniaga. Begitu juga bila kita ni Muslimah berada di situasi yang kedua tadi. Kita memang betul lah saya kata. Kita suka apa yang kita hendak tu tadi. Dan memang tak ada saiz lain dan memang tak ada stok lain. Ya, itu saja yang ada di tangan pembeli yang pertama. Kita pula, janganlah kita ni beritahu kepada penjual tu tadi, tak apa awak bagi pada saya bayar dengan harga yang lebih mahal daripada adik ni yang nak beli. Jangan kita cakap begitu kepada penjual. Yang mana kita merosakkan perasaan pembeli yang pertama tadi. Carilah yang lain Muslimah. Ya, betul lah orang kata, tapi dah berkenan Ustazah, saya tak peduli, saya nak itu juga. Ini kita ni, saya nak itu juga, saya tak peduli. Tak boleh begitu. Ya, belajar. Belajar jadi orang yang terima. Tak semua yang kita inginkan boleh menjadi milik kita. Ya, tak semua yang kita suka akan menjadi milik kita. Tak semua yang kita inginkan kita akan dapat. Belajar tentang kehidupan. Kehidupan adalah begitu. Jadi jangan kita memaksa, jangan kita buat perkara-perkara yang begini yang menyebabkan orang lain boleh jadi dia teraniaya. Ya, dia teraniaya. Kerana apa? Mungkin bukan senang dia nak jual barang. Kita pula sebagai peniaga yang lain, kita potong jalan dia. Atau mungkin orang ini yang nak beli barang ni kan, dah berminggu-minggu dia kumpul duit untuk beli baju tu. Sebab tak semua orang ada kelebihan sebagaimana kita Muslimah. Kena ingat itu. Ada orang dia nak beli barang, dia perlu kumpul duit terlebih dahulu. Ya, dia kerja keras, dia kumpul duit untuk beli apa yang dia suka. Tapi kemudian kita ni yang banyak duit lah contohnya kan. Kita yang banyak duit, sebab tu kita tak kisah tadi. Orang tu kita boleh bayar lebih sebab apa? Kita tahu kita banyak duit. Kadang-kadang begitu sikap kita ni Muslimah. Jadi, kita ni jangan begitu. Ada orang dia susah. Dia kumpul duit untuk beli baju yang mahal. Ya, mungkin berminggu-minggu kan, berhari-hari dia kerja ikat perut, tak pergi lunch dan sebagainya. Dia kumpul duit. Sampai masanya nak beli, kita pula yang rosakkan pembelian dia. Jadi tak baik buat begitu. Sebab tu tadi saya pesan, ya, tak semua yang kita hendak kita akan dapat. Tak semua yang kita suka kita akan miliki. Jika kita sedar tentang hal itu, bahkan bila kita pegang baik-baik apa yang dipesan oleh Nabi SAW di dalam hadis ini,
kita akan lebih berlapang dada di atas sesuatu perkara ataupun sesuatu yang kita tak dapat. Maknanya apa? Itu bukan rezeki saya, itu rezeki orang lain. Sudahlah, ada banyak baju lain muslimah yang lebih cantik kan, yang lebih cantik, yang lebih menawan, yang lebih anggun, yang penting tutup aurat ya. Okey, yang penting tutup aurat. Ada banyak jubah lain, ada banyak baju lain, ada banyak blouse lain, ada banyak tudung lain. Kita boleh pilih daripada satu kedai ke satu kedai. Ya, jangan hanya memandang pada satu sahaja. Ada banyak lagi benda yang lain yang boleh kita beli mengikut kepada kemampuan kita. Sebab itu, ya, jangan kita rosakkan mood orang, kan? Sebab ia boleh merosakkan mood orang lain kaum muslimah. Ya, jangan kita rosakkan perasaan orang lain, jangan kita rosakkan kebahagiaan orang lain dengan mengambil sesuatu yang sudah sebenarnya berada pada tangan orang itu. Okey, saya harap tentang ini kita jelas. Ya, tentang ini kita jelas. Sebab itu muslimah, bila kita lihat pada ayat ataupun pada sabda Nabi yang berikutnya, kita lihat di sini, okay, saya masuk kepada perkataan yang satu lagi. Dalam hadis kita yang ke-35, Nabi SAW bersabda, apa kata Nabi? Nabi kata begini muslimah, ya, wa kunu ibadallahi ikhwana. Dan jadilah kalian hamba Allah yang saling bersaudara. Kita sesama muslimah jadilah saling bersaudara. Kita sesama muslim jadilah hamba Allah yang bersaudara. Kita sama-sama hamba Allah. Saya hamba Allah, anda semua yang sedang menonton kuliah kita pada pagi ini juga adalah hamba Allah. Kita semua adalah bersaudara menurut kepada apa yang dipesan oleh Nabi SAW di sini. Kerana jika kita lihat kembali daripada awal hadis, kesemuanya adalah berbentuk larangan. Apa yang Nabi larang? Okey, saya ingatkan kembali larangan Nabi SAW. Di dalam hadis kita, Nabi larang kepada kita. Nabi kata apa? La tahasadu. Wala tanajashu, wala tabaghadu, wala tadabaru. Kemudian kita masuk kepada perbincangan kita pada pagi ini, wala yabi' ba'dukum ala bai'i ba'din. Ya, ini semua adalah larangan Nabi. Apa yang Nabi larang tadi? Nabi kata gini muslimah kepada kita, janganlah kalian saling mendengki, saling meminta membeli dengan harga yang tinggi, bukan tujuan untuk membelinya tetapi menipu. Saling membenci dan saling membelakangi, janganlah kalian menjual di atas jualan orang lain. Semua itu adalah larangan daripada Nabi SAW kepada kita, jangan kita buat. Kenapa Nabi larang? Kerana Nabi ingin tegaskan kita hidup bermasyarakat. Okey, kita hidup sebagai satu masyarakat yang perlu mewujudkan keharmonian. Yang perlu mewujudkan keharmonian, jelas bagi kita bahawa dalam agama kita tidak sesekali mengajarkan kepada sesuatu yang boleh menimbulkan permusuhan, kebencian dan kita panggil sebagai pergolakan di dalam sesebuah masyarakat. Kita bukan penganut agama yang sedemikian. Kerana yang Nabi ajarkan kepada kita adalah keharmonian. Tidak kira yang muslimah, sesama muslim ataupun non-muslim. So saya kena tekankan tentang non-muslim juga. Nanti kan tiba-tiba kata, oh kita muslimah dengan muslimah je lah, nampak orang lain nak buat bodoh je kan. Kita kalau jadi peniaga, kita dulukan dulu orang muslim kita. Tak boleh begitu muslimah. Ya, kita beli barang pun tak apa, kita dulukan orang muslim kita. Jangan, tak boleh begitu sebab kita hidup dalam satu keadaan yang berbilang kaum, berbilang bangsa. Kita perlu jaga adab-adab sosial yang Nabi SAW perintahkan kepada kita. Okay, jangan lupa tentang hal itu. Ia bukan hanya tentang kita sesama muslimah, tetapi juga dengan masyarakat yang lain, dengan kaum yang lain yang mana kita hidup satu negara yang perlu kita raikan hak mereka juga.
Kerana kalau kita rujuk dalam banyak sejarah kehidupan Nabi, Nabi tidak pernah memperlekehkan bangsa lain. Nabi juga tidak memperlekehkan orang-orang yang datang kepada Nabi SAW walaupun mereka daripada bangsa lain. Bahkan kita kata berlaku jual beli antara Nabi dan juga bangsa lain. Okay, so itu kita tak boleh lupakan. Jadi dalam hadis ini, ya muslimah, kita lihat Nabi larang sebab apa? Kita adalah hamba Allah yang mana dituntut untuk bersaudara. Bila kita kata bersaudara, orang yang bersaudara mereka tidak melakukan larangan-larangan Nabi itu tadi. Kerana jika kita jadi orang yang saling berdengki, saling membenci, kan, saling membelakangi ataupun kita buat perkara yang baru kita bincangkan itu tadi, mana mungkin kita sesama kita akan menjadi sebuah komuniti yang bersaudara. Tak mungkin muslimah. Ya tak mungkin akan ada kasih sayang, tak mungkin akan ada saling menghargai antara satu dan yang lain. Perkara itu tak mungkin terjadi. Kerana apa? Kita buat perkara-perkara yang Nabi larang itu tadi. Sebab itu di akhir larangan ini Nabi pesan kepada kita bahawa jadilah kita hamba Allah yang bersaudara. Dan ini sekaligus ya muslimah jika kita lihat di bawah perbincangan kita di halaman 326 di situ, apa kata Imam Ibn Rajab Al-Hanbali dalam kitabnya ini, beliau menjelaskan begini. Ini disebutkan oleh Nabi SAW, iaitu wa kunu ibadallahi ikhwana, disebutkan oleh Nabi SAW. Kenapa Nabi sebutkan? Sebagai penjelasan illat, iaitu sebagai satu alasan, sebagai satu sebab bagi yang sebelumnya. Bagi yang sebelumnya, yang tadi dah saya tunjukkan, la tahasadu wa la tanajashu, kan, wa la tadabaru, semua tu tadi. Ia menjadi sebab kenapa Nabi SAW sebutkan. Dan di dalamnya terkandung isyarat yang menunjukkan bahawa mereka apabila meninggalkan sikap saling mendengki, sikap saling ikut dalam jual beli, saling membenci dan sikap saling memutuskan hubungan serta jual beli di atas jual beli orang lain, maka mereka akan menjadi insan yang bersaudara. Nak jadi bersaudara? Boleh. Tapi dengan syarat kena tinggalkan perbuatan-perbuatan yang boleh menyakiti saudara kita yang lain. Sebab itu begini muslimah, dalam halaman kita yang berikutnya, iaitu muka surat 327, dijelaskan kepada kita begini. Ya, di dalamnya juga terkandung. Maksudnya, di dalam ungkapan kata Nabi, wa kunu ibadallahi ikhwana itu tadi kan, dia mengandungi perintah. Perintah untuk apa? Untuk berusaha meraih apa-apa yang menjadikan kaum muslimin menjadi bersaudara. Perintah yang Nabi SAW sebutkan tentang wa kunu ibadallahi ikhwana ini muslimah, ia merupakan satu perintah yang menjadikan kita seorang muslimah buatlah apa-apa perkara yang boleh menjadikan kita sesama muslimah bersaudara. Ya, lalu apa dia kata? Secara mutlak, dan termasuk di dalamnya menunaikan hak-hak orang muslim. Apa hak-hak orang muslim atas muslim yang lainnya? Seperti membalas ucapan salam, mendoakan orang yang bersin, kan, menjenguk orang yang sakit, melayat jenazah, ya, memenuhi undangan, memulai mengucapkan salam ketika bertemu dan tulus saat seorang muslim tidak di hadapannya. Ada dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, Nabi SAW peringatkan kepada kita tentang 6 hak Muslim sesama Muslim. Hakul Muslim alal Muslim sittun, Nabi kata. Hak seorang Muslim di atas seorang Muslim yang lain ada 6. Ya, sebagaimana yang disebutkan dalam kitab kita, itu adalah berdasarkan kepada hadis Nabi yang ini. Nabi kata apa? Jika engkau jumpa Muslim yang lain, apa yang perlu kita buat? Ucapkan salam. Ya, ucapkan salam. Dan kalaupun kita jumpa jiran kita yang non-Muslim, kawan-kawan kita yang non-Muslim, kita boleh ucapkan tapi hi lah. Hi, good morning. Mana kita ada greet di situ. Okay, it's not meet and greet, okay? Meet and greet tu lain. kita panggil ucapan lah yang kita berikan kepada orang yang kita temui. Okay, so base dia kita kata dasarnya ada pada hadis ini.
yang Nabi ajarkan kepada kita bila kita bertemu dengan seseorang, ya, seorang Muslim. Jadi kita ucapkan salam. Kalau kita rujuk dalam hadis yang lain, Nabi kata apa? Sama ada orang yang engkau kenal ataupun orang yang tidak engkau kenali. Yang menjadi bukti baiknya kita sebagai seorang Muslim. Ya, dalam hadis itu Nabi kata apa yang mafhumnya? Seorang Muslim yang baik ialah apabila dia mengucapkan salam kepada seseorang yang mana dia kenal ataupun dia tidak kenali. Jadi boleh sahaja Muslimah. Bila kita jumpa Muslimah yang lain kan, mungkin tengah tunggu bas, nampak ada seorang Muslimah tengah duduk, kita pun lihat dia, Assalamualaikum. Okay, begitulah. Orang tu pun jawab Waalaikumsalam. Kita pula Muslimah, janganlah bila ada orang beri salam kepada kita, kenal ke awak kenal kat mana kita pun tanya gitu. Tak payahlah tanya gitu kan. Mungkin memang kita tak kenal. Kita pun sibuk tanya, kenal kat mana kenal ke jumpa mana Oh, Masjid Mutakin satu kelas kita. Lupa lah, tak lupa. Tak payahlah kecoh sangat kita ni. Dah orang beri salam, jawab je lah Assalamualaikum. Betul tak? Maknanya adalah di situ permulaan ukhuwahnya. Dah lah tak jawab salam, boleh tanya pula kenal ke tidak. Tak payahlah begitu kita ni. Yang penting jawab sahaja salamnya. Okay? So di situ kita jumpa. Bila ni hak seorang Muslim. Bila kita jumpa, ucapkan salam ya kepada mereka. Kemudian Nabi sebut di sini, jika ada di kalangan saudara kita yang mana dia mengundang kita ke majlis pernikahan dia, ataupun apa majlis-majlis lah yang dia anjurkan. Jadi Nabi kata, penuhi undangan itu. Jika tidak ada apa-apa halangan lah ya, kita penuhi undangan tersebut. Jadi ini bermakna kita menunaikan hak dia. Okey, baik. Ketiga, Nabi sebut di sini, jika dia minta nasihat kepada kamu, berikan nasihat sebab itu adalah hak dia. Kan mungkin ada kawan kita datang jumpa kita kan, Sakinah boleh tak bagi aku nasihat ni, alamak aku ni ada problem lagi ni. Maknanya ada hak yang perlu kita berikan kepada dia sebagai saudara kita. Untuk kita berikan nasihat itu kerana dia minta nasihat daripada kita. Dan kita pula jangan pandai-pandai beri nasihat. Ialah maknanya mentang-mentang itu hak dia, kita pun berilah nasihat yang bukan-bukan. Jangan begitu Muslimah. Sebab bila kita nak berikan nasihat dengan ilmu, kan? Berikan nasihat dengan bijak, berikan nasihat yang boleh membaikkan keadaan, bukan memburukkan keadaan. Sebab itu adalah hak dia yang mana kita perlu berikan kepada dia. Kemudian Nabi kata apa? Jika kita dengar kan ada di kalangan saudara kita yang bersin, yang mana dia ucap Alhamdulillah, kita pun doakan dia kembali. Ya rahamukallah. Okay, so itu yang keempat. Yang kelima, bila ada di kalangan kita yang sakit, ziarahlah. Tapi untuk kita, konteks kita hari ini musim-musim COVID ni okay. So di situ ada pengecualian lah ya. Kita punya, itu hak dia, kena jumpa juga, kena tengok. Ada masa yang ada keadaan-keadaan ni Muslimah, kenalah juga kita lihat kepada konteks ya. Jangan mentang-mentang Nabi kata orang sakit kena ziarah, itu hak saudara kita. Kita pun main serbu je kan. Akhirnya kita pun bergaduh, kenapa tak boleh jumpa, kenapa tak boleh gini. Ini pun satu perkara lain pula ya, yang perlu kita perhatikan. Lihat pada keadaan, kesesuaian, konteksnya bagaimana untuk kita mengamalkan sunnah dan juga perintah Nabi SAW ini. Okey, jika keadaan mengizinkan dipersilakan, jika tidak mengapa. Cukup dengan doa kita untuk saudara kita yang sakit itu tadi. Okey, baik. Seterusnya, jika sekiranya saudara kita meninggal dunia, hantarlah jenazahnya. Fattabi'hu. Okey, itu kata Nabi. Hantarlah jenazahnya. Ini juga ikut kepada kita lah keadaan kita sekarang ya. Tak boleh lebih daripada berapa orang ketika datang menghantarkan jenazah dan sebagainya. Kena ikutlah ya keadaan-keadaan yang telah ditetapkan oleh pihak kerajaan lah, kerana situasi yang kita ada sekarang ini. Jadi siapa-siapa saja yang terdekat sahajalah. Ya, kita yang jauh, yang tak memungkinkan kita untuk hadir, ikutilah jenazah itu dengan doa. Itu juga terbaik. Ya, kerana situasi yang tidak mengizinkan. Okey, so ini yang Nabi SAW pesan kepada kita, 6 hak sesama Muslim
Yang perlu kita tunaikan sebagai apa? Untuk kita menjadi insan yang saling bersaudara itu tadi. Okay. Wa kunu ibadallahi ikhwana. Maknanya bukan kita setakat melaksanakan larangan-larangan yang telah Nabi SAW sebutkan kepada kita di awal hadis ini, tetapi dalam masa yang sama ada juga perkara-perkara yang lain, contohnya sebagaimana yang telah kita sebutkan di dalam 6 hak Muslim sesama Muslim itu tadi untuk kita amalkan bersama supaya terrealisasilah ataupun supaya terbentuklah sebuah persaudaraan, okay, kita sesama kita di dalam sebuah masyarakat yang mana adanya keharmonian, adanya keamanan yang tidak menimbulkan banyak perselisihan faham, permusuhan dan juga kedengkian. Okey, itu saja Muslimah perbincangan kita untuk pagi ini. Selesai dah kita bincangkan poin kita yang mana tadi? Wala yabi' ba'dukum ala bai'i ba'din, ya, dan juga wa kunu ibadallahi ikhwana, dan kita belum habis lagi ya bincangkan tentang hadis yang ke-35 ini. Next week Ustazah tanya jangan cakap 36 ya. Kalau betul-betul ikuti perbincangan kita belum habis lagi bincang hadis yang ke-35. Ada banyak lagi points di dalam hadis ini yang perlu kita tampilkan syarahnya, perbincangannya supaya kita dapat sama memahaminya sesuai dengan konteks kita ya pada hari ini. Okey Muslimah, ada apa-apa soalan yang ingin diajukan? Mungkin saya boleh ambil satu soalan di situ. Jika ada. Oh, ramai yang beri salam ya. Salam Ustazah. Ya, salam. Ya. Salam dekat Nisa. Ada soalan? Kenapa hari ni saya nampak tembam ya? Sempat tengok muka dekat ni ya. Baik. Ada soalan? Tak apalah. Yang penting comel. Tembam. Nampak tembam lah pula. Macam mana? Ada soalan tak? Terima kasih Ustazah, sama-sama. Kasih diterima Nurhayati. Masih hadis 35 minggu depan Ustazah, insyaAllah. Ya, betul. Masih hadis 35 minggu depan. Ya, kita belum habis lagi bincangkan ya Kak Zah. Hadis ini panjang lagi perbahasannya. Kak So, Alhamdulillah, terima kasih Ustazah atas perkongsian ilmu pagi ini. Sama-sama Kak So. Ada apa soalan? Jika tidak ada, kita boleh cepat bersurai. Bagaimana? Saya tunggu sedikit lagi jika ada. Ada tak? Tak adalah nampaknya ya. Kita ada ucapan terima kasih. Ya, sama-sama. Okay. Alhamdulillah, amin. Terima kasih Ustazah ilmunya di pagi hari ini. Semoga bermanfaat bagi kita semua. Alhamdulillah. Sama-sama juga. Jazakillah khair Ustazah wa iyak. Jadi soalan Ustazah, barakallahu fiki Ustazah wa fiki barakallahu asfa. Okay, Alhamdulillah. Alhamdulillah, terima kasih Ustazah. Ya, sama-samalah semuanya. Ya, terima kasih. Semuanya cuma sebutkan ucapan terima kasih. Ya, terima kasih juga pada pihak admin kita yang berada di belakang tabir dan juga bangun pagi-pagi bersama dengan saya untuk kita merealisasikan kuliah kita di pagi ini. Okey, baik. Alhamdulillah, terima kasih Ustazah. Ya, sama-sama. Baik, saya ucapkan terima kasih. Kalau kita dah beli satu barang tu, boleh tak dijual balik? Maksudnya, Suryati, kita dah beli, dah bawa balik, kemudian kita nak jual balik kepada orang lain, boleh saja, tak ada masalah sebab itu hak kita. Ya, dah jadi milik kita. Contoh saya beli jubah, ya Muslimah, saya beli jubah, kemudian tadi masa kat kedai tengok macam cantik, kan berkenan dah. Dah balik rumah, dah try betul-betul macam tak best lah jubah ni, tak apalah, nak jual pada orang lain, boleh sahaja. Boleh je, tak ada masalah. Ya, yang penting barang itu masih lagi baik dan masih lagi boleh digunakan, tak jadi masalah untuk dijual kembali. Okey, Suryati, saya harap menjawab ya soalannya. Higher offer, adakah ini antara larangan Nabi? Apa maksud higher offer ya? Saya kurang jelas tentang istilah itu.
Maknanya siapa yang tawarkan lebih. Begitu. Siapa yang tawarkan lebih. Ini macam kita panggil bidding ke? Saya rasa begitulah ya. Kalau yang sedemikian, dia tidak ada sebarang unsur kita panggil nak cakap permusuhan dan sebagainya. Sebab apa? Kedua-dua pembeli mereka akur dengan situasi itu. Saya pembeli, ada pembeli yang kedua. Kita dua-dua kat tempat itu tadi. Sama-sama. Ya? Sama-sama. Jadi kita sama-sama saling redha meredai lah. Kalau awak bagi offer yang lebih, jadi itu milik awak. Maknanya kita faham tentang hal itu. Kita daripada awal lagi permulaannya kita dah ada rasa redha meredai. Tak ada rasa macam tiba-tiba je kau. Tak ada rasa sedemikian sebab kedua-duanya semuanya berada di tempat yang sama. Jadi sesiapa yang mungkin dia berikan offer yang tinggi dalam masa itu menjadi miliknya dan semua orang faham tentang situasi tersebut. Bagi saya itu tidak menjadi masalah. Ya? Dan mungkin di sana perbahasan para ulama juga begitu. Yang sekarang ni jadi masalah bila kita, orang tu tadi dia tidak terlibat dalam situasi tawar-menawar tadi. Dia tidak terlibat. Tiba-tiba je dia datang. Yang mana kita pun dah ambil barang itu. Lalu baru dia offer dengan harga yang tinggi. So ini kita panggil tidak baik. Sebab kita tak redha. Sebagai pembeli yang pertama tadi, kita tak redha tentang hal sedemikian. So situasinya berbeza ya. Kalau kita nak dianggap tentang yang higher offer dan sebagainya, saya harap benda itu betul yang saya faham lah daripada persoalan ini. Sebab kalau kita lihat pada situasi yang mana ramai orang, mereka duduk di situ, kita pun sama-sama kan, pembeli pertama, pembeli yang kedua, sama-sama tengok barang itu, sama-sama lah gini. Dan pembeli pertama pun tak kisah, dia pun tak ada masalah di situ. Oh tak apalah, awak nak tawar berapa? Oh awak tawar gini. Tak apalah kalau awak rasa awak nak beli. Maknanya situ okey sahaja. Ya okey saja sebab dia ada saling redha meredai antara satu dan yang lain. Bukan main kita cantas milik orang sedemikian. Okey, baik. Jual barang yang harga lebih tinggi tidak setaraf harga tapi pembeli itu mahu apa hukumnya? Jual barang yang harga lebih tinggi lebih tinggi tidak setaraf harga. Tidak setaraf barang ya, saya rasa begitu. Tapi pembeli itu mahu, apa hukumnya Ustazah? Itu hak dia sebab kita pun tak, sebagai penjual, kalau penjual itu dia penjual dah beritahu ya kepada pembeli tadi, barang dia gini, kualiti dia gini. Ya, kualiti dia gini. Maknanya di situ tidak ada penipuan. Tapi pembeli tu insist dia nak juga beli. Okey, itu terpulang pada dia sebab penjual sudah beritahu. Ya, penjual sudah beritahu dan penjual pun dah tunjukkan barang dia. Kan? Okey, barang saya yang saya jual begini. Tapi ada macam ada calar sikit kan, ataupun kita kata kualiti tak berapa ginilah dan kita pun beritahu pada harga dia. Harganya sekian-sekian. Kita sebagai pembeli kita tahu. Okey, barangan itu tak sesuai dengan harganya sebab mungkin ada kerosakan, kualitinya tak berapa baik. Tapi sekarang kita sendiri yang nak beli. Tak ada orang paksa kita. Okey? So itu terpulang pada diri kita. Okey, terpulang pada diri kita. Kita ada hak untuk tidak membeli kerana daripada sudut jualan, daripada sudut kita kata kualitinya tidak baik dan sebagainya, kita ada hak untuk beli. Tapi kalau kita nak beli juga, terpulang. Ya, terpulang sebab duit kita kan, terpulang lah. Cuma yang di sini penjual tadi dia tak menipu. Okey, penjual tak menipu, penjual dah tunjukkan kualitinya, penjual dah beritahu kualitinya dan beritahu kepada kita. Okay. Unless saya kata gini, penjual dia sembunyikan kualitinya yang sebenar. Mungkin barang tiruan, ya, barang tiruan yang kita tertipu dengan jualan itu. Ini memang tak boleh. Sebab ada penipuan. Mana-mana jual beli yang ada penipuan di dalamnya, hal itu adalah dilarang dalam agama kita. Okey, saya rasa itu sahaja Muslimah untuk perbincangan kita pada pagi ini. Okey, mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Taala berikan kepada kita dengan kesihatan, berikan kepada kita dengan kelapangan masa untuk kita bertemu sekali lagi di ruangan ini pada minggu hadapan. Saya ucapkan terima kasih di atas kehadiran semuanya di sini. Okey, untuk pagi ini mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Taala
Okay, berikan kepada kita dengan kelapangan masa itu sekali lagi, dan saya tutup kuliah kita dengan tasbih kafarah. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.